Tuan-tuan yang pergi ke Mesir tahu kubur Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah imam jalil, tidak ada siapa pertikaikan, nasirus sunnah, pembela sunnah, imam yang agung. Tetapi yang buat di atas kuburnya bukan dengan keredaannya. Ada hajat, tak dapat anak, tulis surat, wahai Imam Syafi'i, tolonglah supaya saya dapat anak, mintalah daripada Allah ke apa sebahagiannya supaya saya dapat anak. Penuh. Tuan-tuan pergi tengok, siapa pernah tengok? Lebih menarik, mereka akan tunjuk di kubur Imam Syafi'i itu ada kesan tapak kaki Nabi menziarahi kubur Imam Syafi'i. Bagaimana Nabi menziarahi kubur Imam Syafi'i? Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Nabi lebih awal wafat. Imam Syafi'i datang 200 tahun kemudian, ataupun 100 lebih tahun kemudian. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Dan ada orang Malaysia pergi ditunjuk, inilah kesan tapak kaki Nabi menziarahi kubur Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia percaya. Dia percaya. Itu yang dikatakan khurafat, karut marut. Dan orang buat banyak package untuk pergi melawat sekarang ni, kerana orang-orang Malaysia, Indonesia juga sudah banyak duit. Lalu ramai orang ingin muncul sebagai tokoh agama, kerana muncul sebagai tokoh agama akan memberi peluang kepada anda memperolehi duit dengan jalan yang mudah, dengan mencipta khurafat-khurafat tertentu, dan orang akan percaya, lalu mereka boleh mendapat kesempatan memperolehi uang daripada orang-orang yang percaya. Tuan-tuan lihat, apabila berlaku ketegangan antara Syiah dan Arab Saudi dulu, sehingga Iran tidak mau masuk ataupun disusahkan untuk masuk ke Mekah pada beberapa tahun lepas. Apa berlaku? Tuan-tuan boleh pergi tengok ke YouTube. Kempen untuk mengambil haji di kubur Sayyidina Husain. Bahkan fadilat haji tawaf kubur Sayyidina Husain dikatakan 10 kali ganda haji, ada yang 100 kali ganda haji, ada yang 1000 kali ganda haji menurut penceramah. Setiap penceramah, tuan-tuan boleh pergi ke YouTube dan tengok, berbeza penceramah daripada Syekh Syiah, berbeza pula fadilat-fadilatnya. Apabila berlaku tidak puas hati sebahagian aliran dalam dunia ini yang dinamakan aliran Sunni dengan Arab Saudi yang dianggap sebagai aliran yang berbeza, beberapa kubur dipuja, ditawaf, kononnya kubur Nabi Hud, kubur Nabi sekian-sekian. Ia bukan satu omongan, tetapi boleh lihat ditawaf oleh sebahagian pihak, dan dilakukan upacara bagaikan seakan bagaikan nusuk, bagaikan ibadah haji. Hari ini ziarah orang ini, hari ini berikut begini, kaedah tawafnya begini, cara nak memberi salamnya begini. Sedangkan para ulama menyebut tidak ada kubur yang dapat disabitkan melainkan kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalaupun ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jika Nabi ke Mesir, tentu Nabi akan menunjuk di mana kubur Musa. Pada zaman Umar dikatakan kubur Daniel. Sayyidina Umar telah menyuruh orang membuat banyak kubur supaya orang tak tahu, dan kerana jasad Daniel yang tidak dimakan oleh zaman, supaya ditanam di kubur yang tidak tahu, orang tak tahu, untuk mengelakkan amalan khurafat dan karut marut. Ini ada dalam sejarah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut. Katanya, keistimewaan agama Islam ialah menjadikan semua ibadah semata-mata kepada Allah. Inilah kekuatan agama Islam. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, Allah jualah, aku sembah secara ikhlas kepadanya agama. Ikhlas yakni agama yang khalis, agama yang pure, agama yang tulen, yakni tidak bercampur dengan unsur syirik.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, ikhlas kepadanya agama, yakni tanpa syirik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada muka surat 7 tuan-tuan tengok, Dr. Yusuf Al-Qaradawi membangkit satu isu yang sebahagian orang kadang-kadang terlupa. Kita di dalam salat kita sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami beribadah, padamu kami beribadah sembah. Hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Doa adalah ibadah. Kita tidak berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, seperti yang diriwayatkan oleh Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan seumpamanya. Tuan-tuan, lihat pada muka surat 8 apa yang dia sebut. Termasuk dalam perkara yang sedia dimaklumi, bahawa si mati dengan sebab kematiannya telah terputus dari alam al-kaunul madi, yakni alam nyata ini, dan tiada lagi baginya sebarang hubungan dengan sebab dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah, yakni peraturan-peraturan dengan matinya, dengan sebab kematian terputus hubungan dia dengan alam ini. Ini adalah apa yang Allah telah tetapkan untuk alam ini. Dia tidak lagi dapat berhubung, tidak ada lagi kehidupan dan keinsanan hidup manusia di atas muka bumi. Manusia macam kita dah tak ada dah dia. Mereka yang meminta dari kubur seolah-olah berkeyakinan penghuni kubur mempunyai sesuatu daripada sifat ketuhanan, tidak ada yang tidak mampu dilakukan dan tidak terkait dengan lingkungan sebab dan peraturan alam yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya, Allah sudah tetapkan kalau kita mati, kita tak berhubung dah dengan dunia ni. Kita tak boleh balik dah, tak boleh nak tolong dah. Anak kita jatuh tangga ke, anak kita sakit, kita tak boleh tolong. Kerana itu adalah peraturan yang Allah telah tetapkan. Kalau kita mati, kita boleh balik lagi tolong orang, atau melakukan amalan-amalan yang baik setelah kita mati. Ini menafikan maksud idza matal insan atau idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam mati, terpotong amalannya, terputus amalannya, melainkan 3 perkara. Artinya tak terputus, dia masih lagi boleh beramal soleh. Bila dia mati, dia keluar daripada kubur dia pergi tolong si fulan, artinya amalan soleh masih boleh dilakukan. Maka Allah telah tetapkan apabila mati terputus daripada alam, daripada dengan nas-nas Al-Quran yang begitu banyak dan sunnah Nabi yang begitu banyak. Tiba-tiba mereka dakwa fulan yang ada dalam kubur ni boleh keluar untuk tolong kita. Seolah-olah, kata Dr. Qaradawi, dia menyatakan fulan dalam kubur itu dapat mengatasi ketetapan peraturan alam yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi alam ini.